Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang menonton bersama dengan kami dalam grup Nak Ubah. Ya, hari ini kita bersama muka siri takut. Dia awak Saya nak ngacau dia. Nak tarik mood dia. Saya pun terperanjat jadi sebab awak dah keluarkan suara kita Kan? Suara penyampai pengacara kan? kan? Tak ada sebab Puan Halimah tadi macam diam. Kita nak kena tarik mood Puan Halimah. Puan Halimah okey? Okey. Sihat. Apa khabar puan? Baik. Khabar baik. Macam mana perjalanan daripada Malaysia ke Bangkok? Ini kali pertama ke datang ke Bangkok? Jangan tanya nanti saya nangis. Kenapa? Sebab sebelum datang sini pun ya Allah terfikir. Macam mana saya nak datang? Kenapa? Lepas tu macam mana nak cakap Thailand? Okey, kenapa? Sebab orang putih pun saya tak pandai cakap. Tak apa. Sini Orang pun tak putih pandai pun. cakap putih juga. Orang putih tak pandai cakap Melayu Puan. Lepas tu saya fikir-fikir, tak apa saya ikut bawah lah, saya naik van. Sebab yang bawa van tu boleh cakap. Melayu. Sini puan. Sini puan, saya cakap puan, semua puan jawab kap je. Tu, Kap. kap saja semua jadi. Kap jadi. semua. Tak jadi. Tak jadi. Tapi okey, ceritalah alang-alang Puan dah cerita. Lepas tu Seronok tahu juga tak, ni. bila kita naik van, ingat ke yang travel tu boleh cakap Thailand sini? Okey, rupanya Rupanya sampai sini dia kata saya boleh cakap Tani je. Oh, Melayu. Cakap tani. Gitu. Alah, Dia lega kasi, lah. Lepas tu saya cakap, kalau macam tu tahan polis lah. Dia kata, jangan tahan polis, saya ambil teksi lah. Tanya. So, teksi hantar sampai sini. Dia okey, jadi selamat sampai. sampai Alhamdulillah. Itu yang penting. Alhamdulillah. Jauh. Gerisauan dia daripada Malaysia dah gitu. Tapi ini kali pertama ke Bangkok. Ya. So flight semua okey. Saya naik van, okey. Kau naik van daripada Malaysia ke? Ya. Serius ke ni? Serius Ah, lah. kejap, Dari kejap. Sungai Gulok. Ji, kau tak faham? Aku Puan pun tak Puan faham. naik van dari Malaysia. Yalah, dari Dah- Sungai Gulok. Pergi Dari Bangkok. Sungai Gulok? Yalah. Berapa jam? Saya tolak pukul 11 pagi. Sampai sini 5 pagi. Memang naik Kejap, 11 pagi, 5 pagi. Dia undur balik masa ke apa? 11 pagi ke 5 pagi? sehari. Sehari. Satu hari? Yalah, La saya ilaha datang van lah. illallah Cerita Muhammad dia, Rasulullah. Kenapa datang dengan van? Sebab saya fikir, bila saya turun flight, siapa nak tolong saya? Tengok tuan-puan. Struggle orang berbeza-beza kan. Saya naik van kan Saya senang. ingatkan tadi dia daripada airport ke naik van. Kita. Puan, Richwork dah sediakan orang dekat sini, dekat airport sebenarnya. Habis Puan tak dapat bunga lah. Tak dapat bunga. Naik van. Kita tunggu kat Sungai Golok next time. Balik dia apa balik? Balik pun naik van dah. La saya ilaha dah. illallah. Berapa tambahan dia? Sehari 2,000 baht. 2,000 baht, so 200. Puan. Bawa pasport kan? Pasport lah. Beli tiket flight lah naik. Naik flight lah Puan. Sayang, saya dah bayar van Oh, 20,000. dah bayar dah. Puan ni. Datang seorang lah. Abang, lepas tu dengan kawan. Oh, lagi ada. seorang. Kawan tu ada. title juga? Hmm. Okay, alright. Kagum lah, kami kagum. Sebenarnya kami kagum dengan semangat yang Puan ada. Kita bukan gelak sebab Oh. kita nak orang kata. Sebab ingat Puan main-main. Saya serius lah. Tak, awak ingat dia main. Saya ingat dia daripada Daripada airport ke sini naik van. Naik van apa semua. Rupanya daripada Puan, okey, ikut Sungai Golok tu masuk daripada mana lagi? Daripada Ipoh. Saya Ipoh tu bawa van lah sendiri sampai ke Rantau Panjang. Rantau Lepas Panjang. tu masuklah kat Sungai Gulok tu. Ipoh ke Rantau Panjang take Dah berapa jam? dalam 5-6 hours, betul? 5-6 Ya, jam. betul, Lepas ya. tu naik masuk ke Sungai Golok. Ya. Sungai Golok ke Bangkok berapa lama? Hampir 1 hari. Pukul 11 pagi sampai sini 5 pagi. Itu daripada Golok ke Bangkok. Hmm. Daripada Ipoh ke Ipoh Golok. tu 1 bulan saya dah tolak dah. Mai tidur dekat Rantau Panjang. Illallah. Begitu orang cakap walau perih nak melalui Puan sampai juga ke sini. Kami ucapkan tahniah, alhamdulillah, tahniah Puan, tahniah. Itu yang kita tak tahu. Oh. That's why kita nak tanya, kita nak interview. That's why kita panggil orang yang betul. Sebab kadang-kadang antara mereka ni, ramai juga antara mereka ni, semua orang kata tak boleh nak susah sikit. Ya Puan. Susah sikit je tak boleh buat. Yang menariknya dengan Puan ni, kita ada masa 30 minit. 10 minit je pasal kereta. Pasal van. Jadi tahniah pada Puan. Bila balik ke Sungai Golok? Sungai Golok dulu. Pukul Ah, ah. 8. Bila? 8 bulan? 8 hari bulan pagi. Lepas dinner, 8 bulan pagi, Ya balik Allah, Sungai Allah. Golok. Dan bila rancang nak balik ke Ipoh tu? Kalau ikutkan sampai sana pukul 5, sempat lagi orang tak tutup dekat tu. Okey. Saya keluar lepas tu. Kita doakanlah sama-sama penonton-penonton, doakan Puan, suami dan juga rakannya selamat, selamat tiba ke destinasi. Dan saya Sebab nak- penat, kita tahu, kita faham penat. Dan saya nak minta semua yang dalam grup Nak Ubah ni sama-sama doakan semoga Ya. Puan dipermudahkan perjalanan Betul. balik nanti. Betul. Semoga disihatkan dan tidak ada berlaku apa-apa kecelakaan semasa dalam perjalanan lah. Betul. InsyaAllah. Oi, Dan kagum. juga saya sendiri personally nak doakan Puan semoga dimurahkan
dimurahkan rezeki. Amin, puan. amin. Ya, Sama. dimurahkan rezeki kekayaan, kejayaan, Alhamdulillah. kebahagiaan, keberkatan dan juga kesihatan insya-Allah. InsyaAllah. Alright, apa-apa kita nak fokus dekat Bangkok. Sini kita dah berada dekat Bangkok. Ya, betul. Puan Hamimah mungkin boleh cerita sedikit pada audiens kami, siapakah puan yang orang nak kenal, dan saya sendiri pun nak kenal puan juga. Puan Halimah. Puan Halimah ya? Halimah. Saya Halimah dari Ipoh. Kebakaran saya mengeluarkan fashion. Fashion muslimah. Okey. Hebat puan ni. Okey. Ya, sebab kita dekat butik kita, macam saiz apa pun semua saya boleh buat. Ada satu hari tu pengantin tu dia nak kahwin. Dia dari KL. Salam ni juga. Dia kata saya cari saiz 70 tak ada. 70 tu maksudnya apa, besar mana? Besar. Jangan tengok saya. 100 kg. Saya tengok aku. Takut customer saya kecil hati, tapi dia walaupun dia macam tepi nampak cantik sih. Yalah, 200 kg. Dekat 200 kg. 100 kg besar je. Saya rasa pintu. Betul. Saya buat macam ni tak habis tangan saya baju dia. Tapi alhamdulillah saya boleh tolong bantu dia. Alhamdulillah. Janji selesai masalah. Jadi maksudnya apa sahaja puan akan terima? Ya, betul. Baju, dari jadi range baju apa yang puan buat dekat kedai? Dekat kedai macam-macam. Tapi sekarang ni kita tengok ramai permintaan yang baju dress yang untuk harga dalam 500 tu kita buat. Dia kata kalau KL tu sampai 3,000 lebih. Tapi kat kedai ni 500 je. Di Ipoh tu yang dia datang tu. Kenapa murah gila ni? Kata jahitan tak betul ke? Lepas tu dia cakap, memang serius. Jahitan cantik. Cantik. Lepas tu dia kata, saya ingat datang nak ambil sepasang. Lepas tu dia ambil Berpasang-pasang. pasang-pasang. Sedih saya dengar cerita. Kenapa? Tak habis. Ni Puan Halimah. Macam mana Puan Halimah mempromosikan perniagaan Puan Halimah ni? Kalau teman-teman model ni guna online platform macam Puan Halimah ni macam mana? Saya nak tahu sangat. Tu, promosi saya. Iyalah Sebab saya ni Facebook saya tak tahu. Okey. Orang datang semua dalam lari sebab semua dalam kelas tu semua orang boleh tulis. Okey. Kelas mana pula? Saya simpan dalam ni je. Kelas mana ni pula? Dia dalam result yang datang ni yang Titan ni. Semua orang boleh tulis. Puan boleh tulis tak? Tapi saya simpan dalam ni. Puan boleh menulis? Sebab saya tak boleh tulis, saya Oh, simpan dalam ni. La ilaha illallah, kuatnya. Kuat. Ji. Hebat. Sebenarnya Puan Halimah ni sangat hebat. Sebab tu kami kagum. Puan Halimah ingat je, yang tulis semua tak ada. Saya ingat ya, sebab saya tulis pun saya baca tak boleh baca. Lepas tu sampai kedai staff gelak. Bawa apa datang dia kata. Lagi satu Ji, dia punya keberanian untuk mengaku tu. Betul, yes. Orang yang mengaku kelemahan adalah orang yang sangat hebat. Betul. Berbanding dengan orang kata bercerita tentang kehebatan tapi sebenarnya itu hanyalah kepoyokan saja. Macam puan hamba tak bercerita. Betul. Puan percayalah, lepas ni Puan ramai peminat tau. Mau minat? Amin. Memang saya buat ramai peminat pun. Lepas customer datang kedai kan, saya tak pernah ngaku saya ni bos. Saya ni staff biasa. Saya layan dia orang. Dia orang suka saya lah. Iyalah. Bila datang mana yang budak yang selalu layan saya tu. Budak dia panggil? Memang saya selalu layan macam ni je. Dia rasa dia budak. Comel lah, comel. Tak, ni nak tanya Puan Halimah, macam mana Puan Halimah memperkenalkan perniagaan Puan Halimah kepada orang ramai? Macam mana dia? Macam mana dia orang boleh tahu? Macam mana dia orang tahu Orang KL tahu. Orang KL tahu, orang dia sebab kita ada buka Facebook juga tapi bukan saya yang buat, staff yang tolongkan. Okey. Butik Su Idaman. So dia orang dah beli satu. Baju ni kenapa pakai lain daripada orang lain Selesa, kan? sedap. Selesa, sedap. Lepas tu yang customer tu yang repeat balik. Bila dok kata kenapa tak ambil database apa kita tak tahu. Dia orang selalu bagi nombor handphone kat kita. Itu dah database dia. Ambil tak nombor telefon tu? Ada banyak tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Simpan dulu. Dah kacau-kacau. Simpan nombor telefon tu. Nanti tanya kain tu elok lagi ke tidak. Macam tu. Dia kadang-kadang Puan, kita sebenarnya contohlah katalah AG contoh. Dia adalah orang kata beli pakaian apa semua nak kena custom made buat. Contoh. Jadi bila Puan kadang-kadang tanya khabar tu, jangan tanya AG nak order lagi tak? Cara dia lah. Cara kadang-kadang AG sihat ke? Macam pengantin itulah. Puan dah telefon dia belum? Belum. Kenalah telefon. Nak order baru tak? Dah koyak ke yang lama? Jangan. Oh bukan? Jangan Jangan macam tu. Tanya khabar dia.
Sihat tak? Macam mana perkahwinan hari tu? Suami okey ke? Buat kawan. Buat kawan. Lama-lama dia akan teringat kat Puan, dia akan aku nak dia order baju lagi lah. Apa dia order baju lagi? Kita pula hebat coaching yang ini. Kita nak tanya Puan. Ya, tanya. So selain daripada Puan orang kata buat Facebook, ada staff yang jaga. Puan sendiri dari segi peningkatan sales tu bagaimana? Semenjak masuk Richworks. Macam ni, saya tak pernah masuk program mana-mana. Memang bila saya niat nak masuk, saya ni tak sekolah, nanti semua orang boleh tu saya nak buat apa takut kan, nak tengok muka kan? Tak takut tipu, tapi rasa nak hadapan. Tak berani ke hadapan. Tuhan izinkan saya masuk MKK bulan 10. Saya tengok sel saya 100,000 sebulan. Sebulan. Lepas tu saya tengok saya ni bodohnya, kenapa budak saya tak cakap dengan dia. Balik saya cakap, buat ni bagi saya online, sebab kan kita customer kita selalu minta, kita share baju tu. Lepas tu dapat berapa naik? 240,000 sebulan. Ji, tak apalah, aku pun tak boleh pun tak apa. Kagum serius lah. Lepas tu bulan 12 rasa slow. Dapat juga 200 lebih. Slow. Tapi bila dah sampai sini, balik tu macam nampak duit tu masuk 500,000 ya bulan 1 ni. So masuk dah? Sekarang dah berapa dah? Sebab bayang atau bayar? Dah terbayar masuk? Bayar dah? Tak kau lagi sebab customer ramai yang minta yang baju 500, 700, kita tak pandang pun. Kita asyik ni minta. Macam customer kata duk salah. Call baju tu saya macam minat lah dengan butik tu, nanti saya turun ambil lagi lah. Okey, turunlah. Macam kita tak kisah kan bila kita tak jaga dia orang. Jadi sekarang ni yang pagi tadi apa yang Puan faham, yang Puan ingat, apa yang doktor ajar pagi tadi, sesi pagi? Doktor ajar saya cuma simpan satu. Saya kata saya balik nanti saya akan ambil yang database saya yang banyak-banyak, dengan yang saya fokus hanya untuk bantu dia orang untuk macam siapa nak tunang, siapa nak nikah tu selalu minta tolong dengan kita. Tapi kita kadang-kadang tak ambil tak tahu. Yang kecil-kecil ni Puan tak pandang lah sebenarnya. Doktor mengajar Puan untuk jaga balik customer-customer yang Puan ada. Betul tak? Ya, betul. So Puan faham tak macam mana nak buat? Tak, nanti balik insyaAllah nanti saya buat. Balik bila baru boleh faham lah macam mana. Nanti nak dapat bulan 1 ni macam mana nanti. So saya Puan menjahit juga? Menjahit. Sampai sekarang? Sampai sekarang saya sulam-sulam pun saya boleh. Ada berapa orang staff semua dekat office? Saya macam ni, pasal ya tu dia orang uruskan. Tu yang kita heran, dok kata kalau kita hati kita dekat dengan Allah, nanti kita doa sikit dapat banyak. Dulu saya jual baju 1,000 piece, tapi saya cari tukang jahit tu tak ada. Sekarang ni orang merayu kat saya. Nak jadi tukang jahit. Akak tolonglah saya. Habis 1 impor jahit dengan dia. Dah 2 saya jual bulan ni dah 2,000 lebih piece dah. Dia orang tak minta lagi. Kalau ikutkan saya sampai 7,000 yang dia orang tak minta ni. So baju yang Puan buat ni semua custom made, maksudnya custom made tu ditempah ataupun memang ready made? Ada yang tumpah, ada yang Puan buat siap-siap. Siapa nak belilah mana saiz yang ada. Puan ada butik lah. Ada, tapi cuma dia orang tahu kalau saya keluar baju Nur Idaman, memang dia orang tahu. Kalau Nur Idaman ni saiz apa pun dia boleh buat. Kalau kata orang lelaki tu macam ni sikit pun macam ni tu apa? Boleh buat. Macam ni tu. Macam tangan tu ni sikit. Semua tangan apa? Cuba jelas sikit. Macam ada orang masalah apa pun semua kita boleh bantu tu lah. Itulah maksud Puan. Sehingga macam mana pun. Lepas tu harga berpatutan. Harga memang patutan. Baju lelaki pun buat juga? Baju lelaki pun saya buat. Macam kod-kod ni? Kod ni tak cuba lagi, tapi insyaAllah boleh. Sebab boleh kembang lagi ni. Kita pakai baju kod pun saya nak beli, betul nak buat sendirilah. Betul. Saya pernah jumpa juga tukang jahit ataupun tailors macam Puan, di mana kedai dia ni semua benda boleh. Jangan risau. Saya sendiri ada tailor saya dekat KL, di mana bila saya beli seluar, saya nak kecil kan, semua boleh. Kalau pergi dalam tak boleh, ni tak boleh, dia semua boleh. Saya rasa mentaliti dia adalah sama. Jadi Puan memang dulu belajar jahit dengan siapa? Saya kata belajar ni saya tak nak cakap nanti sedih. Saya dah terbakar dari MKK, saya tak nak ingat lagi. Tak nak ingat. Tak nak imbau balik memori. Walaupun belajar kat mana pun tak nak. Okey. Saya sebab kalau cakap tu memang sedih sangat. Saya bukan orang senang. Kenapa belajar sedih? Bukan saya belajar sedih. Saya memang kata orang susah, bukan orang senang. Sama lah. Saya pun tak nak cerita yang tu. Cerita apa?
yang tanya macam mana nak belajar tu kan. Saya tak belajar, saya duduk dengan orang, tolong orang buat ni. Dari mana pandai menjahit? Saya duduk dengan orang. Orang tu tengok dia menjahit. Saya jahit lah. Oh, jahit. Okey, yang faham. sulam, saya buat. Oh, maknanya Belajar daripada pengalaman lah. pengalaman lah, tuntutan hidup ketika itu. Dan akhirnya Puan jadikan ia sebagai satu kerjaya dan sekarang dah kaya dan berjaya. Ji, jualan dia 200,000 sebulan. Ya. Yang dia cakap sikit pun 200,000. Alhamdullah dapat. Alhamdulillah, Tapi tak apa. amin. Memang saya tak apa sebab hati saya nak dapat duit banyak-banyak. Saya nak boleh bantu orang macam sekolah dekat pondok-pondok tu. Okey Puan, adakah Puan seorang wanita yang mempunyai keazaman yang tinggi? Puan wanita yang macam mana? Mudah menangis ke, lemah ke, tak confident ke? Saya ni macam okey, saya datang macam ni, tengok report dia orang tu kan. Ni 10 juta, 5 juta. Saya duduk, saya nangis kejam. Lepas tu saya cakap saya akan dapat juga macam ni, cuma lambat sikit. Kalau Puan asyik buat 200,000 sebulan, Dapat dah. Puan tahu hujung tahun nanti Puan dapat berapa? 2.4 juta. Tapi target saya tinggi. Tak apalah. Tak apa, lagi elok. Lagi elok. Maksudnya kalau nak capai 5 juta tu kena buat 300,000, 300,500, 350,000 sebulan. Dapatlah 4-5 juta. Jadi dia kena tengok balik the total berapa Puan nak capai tu. Dan revise baliklah month to month. Macam aku pula pergi coaching. Tak apa. By the way, Itu basic dia. Basic aku dia. pun belajar juga ni sebenarnya. Basic Saya dia. pun belajar Puan. basic calculation dia tak salah sebenarnya kita berimpian tinggi. Betul. Dan kita tengok balik sama ada logik ke tidak apa kita nak capai. Dapat tak? Puan rasa logik ke tidak? Saya rasa logik saya dapat. Sebab saya letak target 6.5 ni insya-Allah dapat. Saya yakin diri saya 6.5 boleh juta buat. Ya. Okey, insya-Allah kita doakan semoga Puan capai. Puan, saya nak tanya Puan kenapa datang MKK? Apa masalah yang Puan nak selesaikan masa tu? Ataupun ada Puan duduk dalam keadaan yang sedih ke, dalam keadaan yang tak selesa ke? Apa punca Puan datang ke IMKK bulan 10 tu? Nak saya cerita. Nah. Saya Cerita. 2013 saya ni menyaga walaupun saya tak sekolah, tapi kalau saya kerja memang saya buat sungguh. Buat sungguh. Okey. Tapi bila kita menyaga kan, dulu menyaga offline okey ya. Bila 2013 masuk 2014 saya hutang orang 600,000. Ui. Kenapa? Dekat Kenanga, Cina Sulaya. Supplier Baju Kenanga saya. di KL lah. Okey, kenanga. Lepas tu saya nangis. Iyalah. Saya tak tahu nak buat apa. Kawan datang, kawan cakap apa? Kenapa tu nangis ni? Malam siang asyik nangis, muka monyok ni kata. Saya susah hati hutang orang. Macam mana saya nak bayar? 600,000. Dia kata pernah tak tengok video yang orang buat kepala macam itu? Lepas tu tengok video, lepas tu dia bagi duit kita. Saya cakap macam tapi minta maaf kat doktor lah. Dah minta maaf dah? Tak minta Belum. maaf lagi. Kejap lagi dah minta maaf. Macam ni, lepas tu dia bagi duit. Macam ni. Duit datang. Lepas tu dia kata tengok dulu. Saya tengok. Saya pegang satu je. Dia kata kalau nak hidup luar biasa, kita hanya ambil dana luar biasa. Luar biasa saya tahu saya buat apa. Saya tak tidur. Tu luar biasa dia. 24 jam memang saya kerja sungguh. Saya kerja sungguh. Sampai tengok kedai balik, sampai kawan dengan staff saya balik, saya buat ni, saya buat tu. Saya tak sedar. Lepas raya boleh clear semua. Oh, Allah. Nampak Ji? Saya Nampak Ji? terkejut. Nampak tak? Kalau ada sesiapa yang Idola baru lah. Idola dia, baru. Puan bukannya jenis orang yang banyak berfikir tau. Ya. Dia tengok video, saya kupas balik lah. Yeah. Ni dia punya subtitle lah. Okay. Dia tengok video dan dia tengok doktor cakap nak dapat result luar biasa, buat sesuatu yang luar biasa. Yang Dia pernah tak buat. tidur. Jadi dia buat apa? Dia tak tidur. Dia pergi kedai dia layan balik staff dia. Sedar tak sedar? Berapa lama Puan tak tidur tu? Memang setahun tu saya tak tidur. Tengah malam pun saya bangun nangis. Saya hanya tidur sejam. Masuk tidur saya kena minum kopi dulu. Jangan bagi dia mengantuk. La ilaha illallah. Kalau Macam tak tu saya sekali. mengantuk, macam mana saya nak buat kerja luar biasa? Ya. Jadi yang masa Puan tak tidur tu luar biasa pun rasa juga orang lain tengah tidur. Puan buat apa? Saya kena fikir buat macam mana saya potong baju. Kan kita potong baju sendiri baru hantar bagi tailor. Yang tailor yang mana susah kita hantar kat dia. Lepas tu saya potong baju. Lepas tu saya fikir nak buat fashion apa yang ni. Macam mana nak buat. Lepas tu 2016 saya dapat juga. Dapat apa? Dapatlah lebih. Yalah, dapat pulangan. Utang selesai. Hutang selesai boleh senyum balik. Cakap dengan supplier kata, saya boleh senyum balik. Tapi supplier pun memang percaya kat saya. Lagilah Siapa banyak dia saya bagi tak lepas tu. tahu. Sebab orang boleh bayar Tak, kan. ni kan. Cuma saya minta dengan dia, sebab saya buat dapat yang hasil yang saya boleh bayar dia, bukan ambil barang dia. Saya cari barang sendiri. Sekarang kain-kain semua ambil kat mana?
saya pergi, ada ejen bawa saya pergi ke Chinese, tapi saya tak pandai cakap apa pun. Saya cuma nak cek kualiti kain, nak cek harga Siapa baju. bawa pergi China? Ada ejen Ada saya. ejen dia lah. So, Okey. ejen pun dia percaya kat Boleh saya. percaya lah kan, alhamdulillah. Sekarang ni pun kita mula menyaka kain dengan baju tu, nak tanya dok tu kita menyaka kain. Saya fikir sebab kita pernah susah kan. Bila orang baru menyaga, saya cakap kalau nak ambil kain ni, saya tolong dia buat fashion apa, buat baju apa, macam mana. Apakah Yang perjuangan ikut dia Puan sebenarnya sekarang ni? Dah sampai tahap ni, dah sampai tahap boleh buat 200,000 sebulan. Apakah sebenarnya sekarang perjuangan tu masih sama lagi nak cari rezeki, ataupun dah dia orang kata dah terkeluar, maksudnya dah berubah jadi nak tolong orang lain pula? Apakah perjuangan Puan? Saya nak tolong. Tu yang nak tanya doktor, macam mana yang tailor saya dia duk minta sangat-sangat dengan saya ni. Macam mana saya Perlu nak tak tolong ambil dia kan. Dan sekarang saya percaya Puan tak nak orang lain jadi macam Puan. Hidup betul. susah, terpaksa struggle dalam kehidupan. Tapi itulah, dengan hasil susah payah itu Puan dah berada di sini sekarang. Tapi bila saya dah masuk MMM, saya jadi sombong. Kenapa? Bila Sebab- sombong tu, sekarang sombong lagi? Masih sombong lagi. Sekarang ni Tu sombong nak apa? tanya doktor. Macam dia Dia sedar dia sombong. betul saya sombong. macam sombong Saya sebab macam tak berani. ya Sombong Allah, apa? kenapa saya sombong sangat ni? Macam dia datang, puan boleh tak saya nak ambil barang puan nak Okey, jual. faham. Lepas tu saya tanya dia, ada pengalaman tak? Dia kata, Oh. saya tak ada, saya ada duit. Pergi masuk tu dulu. IMKK dulu. 2018 bulan 3. Dia kata, kenapa saya ada duit? Ada duit pun saya tak jual. Saya takut macam saya. Ya, Cari faham. ilmu dulu baru boleh berniaga. Itu Itulah bukan sombong. sombong. Itu orang cakap Puan dah tahulah funnel dia tu. Ah. Step-step dia, sebab Puan tak nak orang susah macam Puan. Ya, maknanya apa yang Puan buat tu betul sebenarnya. Betul. Bila dia dapat ilmu, bila dia dah bekerjasama dengan Puan, dan insya-Allah perniagaan dia tu berkembang. Kan? Saya nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang benda ni kepada audiens Dr. Azhar Osman dalam grup Nak Ubah ni, sebab you guys are awesome. You guys memang terbaik sebab committed berada dalam grup Nak Ubah ni. Puan punya keadaan ni banyak kesulitan yang Puan lalui. Ya. Alright? Tak pandai membaca, menulis. Bila orang cakap pergi kelas tu hanya ingat saja. Dan fikiran kita ni Ji, berapa banyak sangat kita boleh ingat Ji. Betul. Lepas tu pula datang ke Bangkok ni pun tengok kesusahan dia. Naik kenderaan ni, naik laluan darat. Okey, daripada Ipoh ke Thailand, Puan ikut darat. Kalau kita buat kat India agak-agaknya berapa hari Puan nak sampai? Puan, jangan Puan. Okey, tapi persoalannya Ji, bukan tak ada duit nak naik flight. Tidak. Tapi ada kesusahan dari segi nak faham keadaan, logistik tu sendiri. Tapi Puan cari solution. Tapi cari solusi satu Haji. Ya. Kita ni kadang-kadang susah sikit pun dah berumur dah. Betul. Kereta pun rosak lah contoh, tak boleh start. Dah Tak pergi macam kerja. Tak boleh pergi kerja. Yang ada kerja pun MC memanjang pergi beli. Dengan alasan sakit, tapi sebenarnya malas. Puan tak tidur setahun lebih tak tidur, dan itu adalah perkara luar biasa yang Puan Halimah lakukan. Kami kagum sebenarnya, dan kami harap semangat itu ada pada kita, Ras, kan? Saya dah jadi semangat balik Ji. Kan? Bukan saya semangat balik, saya memang dah bersemangat. Ni lebih bersemangat Ji. Ya. Sebab bila saya selalu dengar dok cakap, kita nak nilai diri kita, jangan nilai dengan orang kat atas kita punya kesenangan. Kita nak sedar, kita tengok orang bawah kita lebih susah. Patutlah tadi dekat luar masa kita interview Puan Aisyah, Puan Halimah ada kata, betul ke saya orangnya? Tak salah orang. Okey, kenapa Puan cakap macam tu? Kenapa? Sebab kita ni seorang yang pandai, semua orang pandai saya. Dia sebenarnya kita pilih ni bukan berdasarkan pandai tak pandai. Kita pilih adalah orang yang boleh memberi inspirasi pada orang lain. Jadi kita tengok macam Puan Halimah ni ada unsur-unsur boleh bagi inspirasi Okey. pada orang lain. Penonton-penonton yang sedang menyaksikan kami secara live, kalau cerita Puan Halimah memberikan inspirasi, tekan 1, kita nak tengok. Kalau tekan 1 Tekan 1. Komen 1 lah. Komen 1. Tekan nombor 1 lah. Tet. Oh, okay. Tekan je Aku nombor nak 1. Kita nak tengok. tekan nombor 1 ni. Kita nak tengok berapa Nak orang tengok. tekan nombor 1. Respon daripada anda tentang cerita Puan Halimah yang datang Bangkok naik jalan darat. Berapa jam? 2 hari. 2 hari, la ilaha Nak sampai ke Bangkok ni, nak balik pula 2 hari lagi, 4 hari perjalanan saja. Dan kita juga nak dengar, sementara anda tengah tekan 1 tu, kita nak tengok orang ramai. Saya juga nak dengar apakah saranan Puan pada orang ramai sekarang tengah menonton kami ni, kita ni, apakah saranan Puan pada mereka? Nasihat-nasihat yang Puan boleh bagi pada mereka, yang mungkin adik-adik Puan, mungkin sebaya dengan kami, semua golongan lah yang cerita dia. Jadi apakah saranan Puan pada mereka? Nasihat, silakan. Saya nasihat. Kuat sikit Puan, kuat sikit.
Sebab orang di luar sana tak macam saya rasa. Okey. Tapi datanglah dekat MKK. Bukan kata datang tu untuk berniaga je, untuk cari duit ya tak. Datang macam kita datang dekat MKK ni, kita cakap macam datang ni untuk kelas, untuk bisnes, untuk apa. Sebenarnya bukan. Untuk kita ni macam cuci kolam jiwa, macam kotor sangat. Macam saya sebelum datang sini, saya kenapa saya selalu sakit dada, saya sesak nafas, saya tak boleh. Bila saya nak, saya ni ada kotor lah dalaman saya. Memang macam karat dia dah penuh. Bila saya datang tu, saya nangis gila-gila. Betul, saya balik tu rasa tenang. Rasa tenang sangat. Bila kita semayang pun, nangis. Saya kat rumah selalu, yelah abang, kenapa kamu ni? Bila semayang sejuk ya nangis, sejuk ya nangis, minta dengan Allah. Apa yang Puan minta, Puan? Kalau kita boleh tahu, apa yang Puan doa? Cuba Puan luahkan, tak apa. Banyak kesusahan kadang-kadang kan. Banyak terpendam dalam hati tu. Kan, daripada cerita yang Puan ceritakan kepada kami kat sini. Mulanya seperti hiburan. Tapi struggle yang dialami oleh Puan Halimah je yang tahu bagaimana dia merasai dan juga memendam perasaan. Tangan yang kasar, yang cari rezeki tu kan. Memang kasar tangan saya. Yang tak tidur malam. Anak berapa orang Puan? Anak dua. Apa yang Zaiji tanya, apa yang Puan sedih tu? Apa yang sebenarnya Puan simpan? Struggle apa yang Puan lalui? Saya sedih sangat. Saya fikir kenapa saya menjaga tadi 2016, kenapa saya tak jemput doktor? Mengapa saya buang masa tu? Saya sanggup buat apa saja. Saya tak pernah ada masa dengan anak saya. Anak yang sulung, dia pernah kata, Umi dalam bank tu tak pecah ada duit. Sebab Umi tak ada masa dengan saya. Yang kecil umur 4 tahun, bayangkan dia cakap, Umi adik tak nak menjaga kain. Umi sibuk. Dia kata, adik nak Umi, adik besar nanti adik nak jadi bos untuk bangunan punya. Adik tak nak macam tu. Sebab susah. Walaupun kita duduk sekali, malam peluk, dia kata malam, adik tadi tu Umi dah sampai. Bila kita fikir balik, tak ada mana kita menjaga macam tu. Tak ada masa untuk anak, tak ada masa untuk mak, tak ada masa untuk... Bila last bawa dia orang pergi cuti? Tak bawa lagi. Belum lagi. Tak apa, lepas ni balik Bangkok, boleh bawa family pergi bercuti, bawa anak-anak. InsyaAllah saya akan bawa. Apa rasa nikmat bawa keluarga pergi bercuti, dapat bersama-sama dengan diorang, masak kata diorang? Seronok. Tapi saya ni jenis macam, walaupun saya sibuk macam tu, pagi tu saya sempat masak, memang saya masak. Anak walaupun dia dah tidur, saya angkat dia. Walaupun sejam saya tidur, saya peluk dia, saya buat. Tapi itulah sebab anak kecil dia orang tak tahu apa-apa kan. Apa yang dia mahukan ialah kasih sayang seorang ibu, masa seorang ibu. Tak apa, lepas ni Puan Halimah dah datang pergi Bangkok, bawa anak pergi Bangkok, jangan ikut laluan darat. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Tak pandai cakap. Pasport dah ada dah. Belilah tiket. Terima kasih banyak. Sebenarnya naik kapal terbang tak perlu bercakap, duduk dia diam. Naik kapal terbang tau. Jangan naik kereta, jangan naik van. Allahu Akbar. Tapi apapun saya sangat bangga. Haji, saya sendiri Puan, saya dapat rasa apa yang Puan rasa. Sebab mak saya sendiri adalah seorang yang sekarang dah 78 tahun. Masih di kampung di Kelantan, duduk seorang diri. Besarkan kami. Sebab saya ayah meninggal masa umur 2 tahun. Saya 39 sekarang. Dah 37 tahun lepas meninggal. Dan mak saya tak reti membaca, tak reti menulis. Tapi semangat dia yang kuat tu dapat besarkan 6 orang anak. Dan kami adik-beradik semua alhamdulillah berjaya sekarang. Dengan hanya meniaga pasal nasi lemak, lagi nasi belau. Tapi poin saya cuba nak sampaikan, saya feel perjuangan dia tu adalah untuk anak-anak, orang sekeliling. Dia lagi kuat dia punya sebab musabab tu daripada untuk diri kita. Dia punya big why tu terlalu big. Betul. Yang Allah akan bantu. Sebab kalau kita berniaga sebab kita nak kaya dan kita nak senang, tak dapat. Tapi kalau kita nak berniaga, nak bantu orang lain dan menyenangkan orang sini kita, Allah bagi kita kaya. Betul. Dan kita pun bila kaya dan kita dapat sama rasa lah. Betul Puan Betul. Alhamdulillah Puan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Saya rasa seronok sangat berbual dengan Puan hari ini. Maafkan kami dengan gurauan dan ketawaan kami tadi. Ketawaan. Dan maafkan kami juga dengan mengalirnya air mata Puan Halimah pada petang ini. Tapi itu kami perlukan untuk memberikan inspirasi kepada penonton-penonton yang sedang menonton bersama dengan kami. Alright, jadi nak capai 65 juta bukan satu benda yang senang, tapi Puan yakin dapat yakin dapat, insya-Allah dapat. Insya-Allah. Puan bagi tahu mereka Puan yakin dapat. Saya yakin dapat. Insya-Allah saya dapat. Insya-Allah. Insya-Allah. Puan Halimah, satu lagu.
Sila. Serius. Nak pergi mana? Nyanyi. Bukan nak terus. Nyanyi belum. Lagi. Nyanyi Kita apa? semua orang bila dah habis bising nyanyi. Nyanyi apa? Ayat Lagu Titan semangat, ke, lagu semangat. Lagu negaraku apa-apa. Jika kau fikirkan kau boleh. Ay, tak Pasti. boleh. Tak boleh. Terima kasih. Terima kasih.